Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris bin Baharudin 051012 daripada Usuluddin 7B. Hari ini akan membentangkan tugasan subjek dirasah tasawuf, iaitu Kalam Hikam 7, yang bertajuk Jangan ragu-ragu terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Hikam 7 berbunyi, La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Yang bermaksud, janganlah kita merasa ragu terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala yang belum lagi berlaku, walaupun telah sampai waktunya, ataupun walaupun sepatutnya sampai waktunya. Janganlah kita buruk sangka, ragu-ragu, kerana itu sebenarnya merosakkan mata hati kita dan memadamkan cahaya sir kita. Berdasarkan perkataan yang di-highlight, iaitu yang pertamanya, yushakkikannaka, yakni at-tashkik fi syai', iaitu berulang-ulang berlaku ragu-ragu ataupun sangsi. Al-wa'du, satu janji terhadap berlakunya sesuatu perkara itu pada waktu dan masanya. Al-maw'udu, perkara yang dijanjikan. Al-qadhu, berlaku kekurangan dan jatuh dari martabat atau kedudukan yang asal. Dan dua perkataan lagi, iaitu al-basirah dan as-sarirah. Al-basirah adalah satu potensi yang ada dalam diri yang membolehkan seseorang itu mendapati ataupun memperolehi ataupun memahami makna-makna sesuatu perkara. Manakala as-sarirah adalah satu potensi yang bersedia untuk menjadikan seseorang itu meyakini tentang sesuatu perkara atau mengenali sesuatu perkara. Dalam konteks ikam ini, al-basirah merujuk kepada memahami makna-makna kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kefahaman akan makna tersebut akan disimpan dalam as-sarirah. Kefahaman mengenai makna-makna kebesaran keagungan Allah akan disimpan dalam as-sarirah dan akan digunakan kembali dan dipamerkan melalui al-basirah. Dengan kata lain, al-basirah dan as-sarirah ini adalah saling berhubung kait. Hikam ini memfokuskan kepada aspek kefahaman tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu Taala, yang mana boleh dicapai oleh hamba-hambanya melalui 4 perkara, iaitu an-nafsu, al-aqlu, ar-ruh ataupun al-qalbu, dan yang terakhir as-sirru. Tiap perkara yang berhubung kait dengan nafsu syahwat, yang mencapainya adalah an-nafsu. Perkara-perkara yang berhubung kait dengan hukum hakam, syariat dan syarak, yang mencapainya adalah al-aqlu. Dan perkara yang berhubung kait dengan makna-makna zanni ataupun kezahiran ataupun rasa iman dalam diri kita, yang mencapainya adalah al-qalbu ataupun ar-ruh. Dan yang terakhir, iaitu perkara-perkara yang berhubung kait dengan menyempurnakan rasa iman, yang mencapainya adalah as-sir. Kesemua 4 perkara tadi merujuk kepada satu perkara yang sama, tetapi yang membezakannya adalah kerana melihat kepada aspek-aspek yang dicapai oleh perkara tersebut. Dalam hikam ini juga Syekh berpesan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memungkiri janji sama sekali. Janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu perkara itu sama ada secara wahyu untuk para rasul dan nabi, ataupun secara ilham bagi orang soleh ataupun wali-wali. Fokusnya, poinnya adalah, yang pentingnya janganlah kita merasa ragu terhadap ilham itu. Apabila diilhamkan kepada kita sesuatu perkara yang mana akan berlaku pada masa akan datang, ataupun akan terhasil cita-cita apa yang diinginkan, akan terkabul apa yang diinginkan pada masa akan datang. Yang pentingnya adalah janganlah kita meragui terhadap ilham itu. Inilah tanda orang yang benar hatinya terhadap Allah, iaitu tidak merasa ragu dengan ilham tersebut, dengan janji tersebut, dan sentiasa yakin. Manakala orang yang tidak benar hatinya terhadap Allah akan merasa kurang yakin dan ragu-ragu bahawasanya perkara itu akan berlaku ataupun tidak. Dan
acuh tidak acuh, berkecenderungan merasakan bahawasanya perkara itu tidak akan berlaku. Inilah tanda orang yang tidak benar hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila tidak berlaku ataupun lewatnya berlaku perkara tersebut, sebagai contohnya apabila diilhamkan kepada kita akan berlaku suatu perkara pada masa akan datang. Contohnya kita berdoa dan kita merasakan akan terkabulnya apa yang didoakan, tapi apabila sampai masanya ia tidak berlaku ataupun ia terlambat perkara yang berlaku tadi. Adabnya adalah janganlah kita syak wasangka terhadap janji Allah. Walaupun memang sudah pasti waktunya, memang sepatutnya berlaku sebagaimana diilhamkan, tapi tidak berlaku juga. Kita mestilah janganlah kita syak wasangka terhadap janji Allah. Sebenarnya itu adalah merupakan satu pembukaan kerohanian akan kefahaman tauhid. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada kita satu kefahaman, satu kesedaran tauhid yang jelas untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita mestilah tetap yakin, tidak putus asa dan tidak ragu-ragu. Dan inilah rasa iman dalam diri kita. Dan kalau kita ada merasakan syak wasangka, kita sebenarnya itu bermakna sebenarnya seolah-olah kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menipu ataupun tidak mampu, tidak mengizinkan kepada kita. Dan andai kata terlintas perasaan tersebut, apa yang kita perlu lakukan adalah abaikan saja perkara tersebut. Dan sebagai penegasan, tidak berlakunya ilham tadi bukanlah sebab untuk kita merasa ragu-ragu, bukanlah sebab untuk kita meragui Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak berlakunya perkara yang diilhamkan tadi dengan sebab tertakluk kepada syarat ataupun sebab-sebab yang belum dicapai oleh kita, yang kita sendiri yang belum dicapai oleh kita sendiri, yang mana kita sendiri pun tidak tahu. Nah, inilah beza orang yang arif billah, orang yang arif billah, orang yang mengenali Allah, yang merasai ma'rifatullah, mengecapi makna iman, tidak bergantung pada sebab musabab, hanya bergantung hatinya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dapat mengeluarkan pengaruh makhluk dari hatinya. Orang yang arif billah ini akan beradab dengan Allah, akan beradab dengan Tuhan dia. Ia memang tidak makbul, walaupun tidak dimakbulkan doa tersebut, dia tetap beradab, sentiasa merasai, sentiasa husnuzan, sentiasa berbaik sangka dengan Allah, dan tidak mengeluh, tidak mengesah, tidak kesah hati, tidak mengeluh, tidak merungut, malah tidak terganggu pun apabila janji yang diilhamkan itu tidak berlaku. Inilah tanda orang yang arif billah. Dan sebagai pengakhiran pembentangan pada hari ini, kita sepatutnya mengambil iktibar daripada kisah para rasul, sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Harun AS yang memohon kepada Allah agar memberi balasan kepada Fir'aun dalam surah Yunus, dan doa tersebut dimakbulkan selepas 40 tahun. Dan sepatutnya kita kena mencontohi sifat sabar Nabi Musa. Ataupun kisah Nabi Nuh AS, yang mana Nabi Nuh merayu kepada Allah untuk menyelamatkan ahli keluarganya, dan Allah berjanji akan menyelamatkan ahlinya, ahli keluarganya. Namun mengecualikan anak Nabi Nuh sebagaimana surah Hud AS. Namun tetap yakin, Nabi Nuh tetap yakin dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah iktibar yang sepatutnya kita ambil daripada kisah para rasul, para anbiya. Sekian saja dari saya pembentangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.